bersama. Semuanya ringkih. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? Pengumuman waktu berbuka ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Berikut disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 20 Ramadan 1444 Hijriah 11 April 2023. Negeri Sabah Zon 3 sempurna Silabukan Kunak Ladatu Sabak Tunku 6.15 minit malam. Zon 4 Tawau Balong Kalabakan Merotai 6.18 minit malam. Zon 7 Tuaran Tambaruli Penampang Kota Kinabalu Putatan Papa Ranau Kota Belot 6.26 minit malam. Negeri Sarawak Zon 2 Nia Bekenu Miri Sibuti Marudi 6.32 minit malam. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Sebuyau Meludam 6.44 minit malam. Zon 8 Kuching Bau Lundu Sematan 6.47 minit malam. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berhampiran 7.12 minit malam. Zon 3 Pontian Keluang 7.13 minit malam. Zon 4 Batupat Muar Tangkak Segamat Kemas Johor 7.16 minit malam. Seluruh negeri Melaka 7.18 minit malam. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin Jempol 7.18 minit malam. Zon 2 Kuala Pilah Rembau Jelebu 7.19 minit malam. Zon 3 Seremban Port Dickson 7.20 minit malam. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.22 minit malam. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Sepang Shah Alam 7.22 minit malam. Zon 2 Kuala Selangor Sabah Berenam 7.24 minit malam. Zon 3 Kelang Kuala Langat 7.22 minit malam. Negeri Perak Zon 1 Tapah Slim River Tanjung Malim 7.23 minit malam. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput Kuala Kangsar 7.25 minit malam. Zon 5 Teluk Intan Bagan Datuk Kampung Gajah Seri Iskandar Beruas Parit Lumut Setiawan Pulau Pangkor 7.25 minit malam. Zon 6 Selamat Taiping Bagan Serai Parit Bunta 7.26 minit malam. Zon 7 Bukit Larut 7.29 minit malam. Seterusnya, Negeri Pahang, Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah Kuantan 7.16 minit malam. Zon 3 Maran Ceno Jengka Temeluk Bera Jerantut 7.19 minit malam. Zon 4 Bentong Raup Lipis 7.20 minit malam. Zon 5 Genting Sempah Jana Baik Bukit Tinggi 7.23 minit malam. Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.28 minit malam. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu Marang Kuala Nerus 7.16 minit malam. Zon 2 Besut Setiu 7.19 minit malam. Zon 3 Hulu Terengganu 7.18 minit malam. Zon 4 Kemah Mandungun 7.16 minit malam. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baru Bacok Pasir Putih Tumpak Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kerai Gomosan Daerah Ciko 7.21 minit malam. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.27 minit malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena 7.28 minit malam. Zon 2 Pendang Kuala Mudayan 7.27 minit malam. Zon 3 Padang Terap Sik 7.27 minit malam. Zon 4 Baling 7.25 minit malam. Zon 5 Kulim Mana Baru 7.27 minit malam. Zon 6 Langkawi 7.30 minit malam. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.31 minit malam. Akhir sekali, seluruh negeri Perlis 7.28 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 20 Ramadan 1444 Hijriah 11 April 2023. Kami di IKIM Inspirasi Euforia Islami mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat selamat berbuka puasa. Pengumuman waktu berbuka itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada?
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Fadli Shah bin Alauddin. نصائح رمضانية. فضل صلة الأرحام في رمضان. الصلة هي الوصل وهو ضد القطع، والرحم هي كل من تربطك به صلة نسب من جهة الأم أو الأب، ويدخل في ذلك من تربطك به صلة سببية من النكاح أيضا وهم الأصهار. فضل صلة الرحم حيث أنها صلة الرحم من الإيمان بالله واليوم الآخر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري. أيضا صلة الرحم زيادة في الرزق والعمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. رمضان كريم. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Inspirasi Informa Islami hanya di Radio Serta Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan Alhamdulillah untuk jam kedua untuk destinasi pada petang ini kita akan bersama anda secara live di YouTube IKIM Media untuk rancangan Islam Agamaku insya-Allah bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz untuk petang ini akan membincangkan tentang Ramadan dan keunggulan Al-Quran. Dan untuk para pendengar ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita berhibur terlebih dahulu dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Informa Islami. Dikala kita sedang menikmati betapa mudahnya untuk mendapatkan air bersih, saudara kita di Yaman Allah uji sebaliknya. Mereka terpaksa berjuang untuk mendapatkan setitik yang berharga. Ramadan kali ini lebih perit buat mereka. Siangnya mereka berpuasa dan malamnya pula masih belum tentu adakah punya juadah untuk berbuka. Maka dengan itu, kami di Kasih Insan Malaysia
merasa terpanggil untuk mengajak anda berkongsi keperitan Ahlul Yaman. Berkongsi rasa dengan bantu meringankan beban mereka. Kita bantu mereka dengan menyalurkan lori-lori air bersih untuk mereka gunakan sepanjang Ramadan kali ini. Bersama kita sahut seruan sedekah yang paling utama seperti mana yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sedekah ataupun infak yang paling afdal adalah memberi air. Dan di dalam riwayat yang lain pula ada disebutkan Allah beri keampunan kepada orang yang beri minum kepada haiwan yang sedang dahaga. Andai as-sabab haiwan pun Allah beri keampunan, apatah lagi bila mana kita hilangkan dahaga hamba Tuhan, dan mereka itu Ahlul Yaman. Sasaran kami 1,000 lori sepanjang Ramadan kali ini. Bakal kami edarkan ke Taiz, Ma'rib, Hudaidah dan banyak lagi kawasan-kawasan terkesan teruk akibat peperangan. Konsep kami, tiada penangguhan dalam kebaikan. Sebaik kami terima bantuan, sesegera mungkin kami salurkan. Anda boleh terus hubungi 012-703-0788 atau layari kasihinsan.org. Pantau aktiviti kami di Facebook Kasih Insan atau hubungi segera 012-703-0788. Rebut yang terbaik, beri yang terbaik. Kasih Insan, kasihi Yaman. Negeri Sembilan 102.7. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik.
memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Register Kefahaman Islam Malaysia di IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama para pendengar, insyaAllah untuk petang ini setiap hari Selasa, insyaAllah kita akan membawa kepada anda rancangan yang kita siarkan setiap hari Selasa bersama anda, Islam Agamaku. Dan untuk para pendengar boleh tonton di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita mengalukan kehadiran Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz untuk petang ini bersama Islam Agamaku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Saya kamu nak macam mana? Okey. Alhamdulillah. Bagaimana? Ramadan macam mana Ustaz? Siam wal qiyam. Semuanya okey insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga insya-Allah semuanya baik-baik. Dan untuk petang ini bersama Ustaz kita akan bincangkan tentang Ramadan dan keunggulan Al-Quran. Dan mungkin untuk waktu ini bersama Ustaz kita nak dengar mukaddimahnya bersama Ustaz, dan kita nak tahu juga bagaimana Ramadan mungkin berkuatkan hubungan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Betul. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih pada Puan Mona Jasman selaku DJ yang bertugas pada petang ini, dan seterusnya penerbit, pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton yang sabar berpuasa di mana saja anda berada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diam tak diam, sedar tak sedar, celik mata, pejam mata, dah 20 hari bulan Ramadan. Sekejap boleh lalu. 10 hari terakhir ni. Dan saya percaya kita semua masing-masing rasa semakin seronok, semakin lazat, semakin manis dalam menjalani ibadah Ramadan. Dan kita mendekati pada fasa-fasa yang akhir yang sangat genting dan sangat waktu yang terbaik, kerana dijanjikan oleh Allah SWT satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah Lailatul Qadar itu. Ibarat main bola yang telah masuk ke pusingan semifinal dan pusingan final. Jadi sudah tentu kalau pemain itu dia akan lebih bekerja keras, manakala kalau kita sebagai penonton, kita juga pasti akan setia menunggu menanti sehinggalah tamat whistle perlawanan itu. Itulah ibarat akhir Ramadan ini. Baik, kita tidak sempurna kalau berbicara Ramadan. Ada dua tema yang besar biasa kita akan sebutlah. Yang pertama tentang puasa itu sendiri. Telah pun kita bincangkan pada awal ini, dan juga ramai asatizah kita di Radio IKIM pun cerita pasal puasa itu sendiri. Dan tidak sempurna kalau kita tidak bincangkan tema yang kedua tentang Al-Quran. Dan saya rasa pun banyak slot-slot telah pun bincangkan tentang Al-Quran. Cuma saya nak utarakan kepada rakan-rakan pendengar daripada saudara baru. Baru ni pun ada seorang yang baru masuk Islam. Saya mengajak beliau untuk ikuti rancangan di Radio IKIM ni. Tentang penghayatan Al-Quran. Rugi kalau kita sebagai orang Islam yang telah mengucapkan syahadah masuk bulan Ramadan, tapi kita tidak memegang ataupun tidak membuka lembaran Al-Quran untuk dibaca. Saya di awal ni saya nak ucap terima kasih kepada semua guru-guru yang mengajarkan Al-Quran. Guru-guru kami ni ada 12 orang Kak Mona, yang mengajarkan. Kita ada asrama 2, lelaki dan perempuan. Kita ada kelas komuniti di tengah-tengah bandaraya. Semua keseluruhannya adalah 12 orang. Dan juga saya ucap tahniah kepada saudara-saudara baru yang gigih belajar walaupun terpaksa bertatih, merangkak dan sebagainya. Dalam silibus kita Kak Mona kita dua benda yang agak heavy, agak berat, yang memerlukan practicality.
praktikal lah untuk mereka belajar, bukan sehari, bukan 2 kali kelas, bahkan mungkin berminggu ataupun berbulan. Pertama sekali kelas yang berkaitan praktikal solat. Bila cerita solat ni mesti akan bercakap soal wuduknya, soal kebersihan dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua adalah kelas Al-Quran. Dia Al-Quran ni tinggilah. Dia kena nak bermula dengan Al-Quran itu, kita belajar dengan Iqra. Jadi saya ucap terima kasih kepada guru-guru yang tekun, yang gigih mengajarkan saudara-saudara baru ni, walaupun mereka ni tak kenal huruf. Biasalah baru masuk Islam. Kita pun daripada dulu sekolah, daripada kecil kita tak kenal huruf lagi. Lebih lagi dia bukan bahasa ibunda kita. Dan Allah turunkan dalam bahasa Arab, tulisan pun tulisan Arab yang mesti kita fahami satu demi satu. Tak apalah kita mengeja satu demi satu, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak pentingkan di sini adalah kita hayati tentang Al-Quran tu sendiri. Betapa kita ni kalau perlu kita betapa kita perlu menilai dan menghargai Al-Quran tu sendiri. Dan kita menyaksikan bahawa di depan mata kita ramai kalangan mereka yang mengucapkan syahadah hanyalah kerana Al-Quran. Sama ada yang memegang Quran tu merasa takjub dah, merasa bercahaya Quran itu, akhirnya mengucapkan kalimah syahadah. Ada yang mendengar suara merdu, alunan merdu daripada Al-Quran itu pun sudah cukup untuk menjentik hati dia mengucapkan kalimah syahadah. Ada yang buat kajian-kajian, sama ada di universiti ataupun sesiapa saja yang buat kajian dan mendapati ayat Quran itu yang terlalu indah, yang menjawab segala persoalan yang ditimbulkan. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita nak sebut tentang apa yang istimewanya Al-Quran ini. Sebab kalaulah manusia itu bertemu dengan satu manuskrip yang lama, yang terlalu berharga, contohnya tulisan-tulisan di gua ataupun batu-batu bersurat, sudah tentu manusia akan hargai, gilap habis, jaga dengan sepenuhnya. Tetapi kalau kita tahu Al-Quran tu lebih bernilai, usianya 1400 tahun lebih, dan dia lebih bernilai daripada semua dokumen, manuskrip dan apa juga penemuan-penemuan yang boleh kita jumpa pada hari ini. Baik. Pertama sekali nak tahu tentang apa yang spesialnya Al-Quran, istimewanya Al-Quran berbanding dengan kitab-kitab yang lain dan juga dengan dokumen-dokumen yang lain, buku-buku teks yang lain. Pertama sekali, Al-Quran itu adalah kitab suci sebagai penyempurnaan pada segala kitab yang sebelum. Sebagai orang Islam, orang beriman, kita beriman bahawa kita ada 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kepada kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua ni kita beriman. Tetapi semua 3 kitab ni kita tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Mungkin ada, tapi kita tak pernah jumpa. Dan cukuplah dengan memandai dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu telah lengkap, telah sempurna lengkap itu. Allah menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah SWT, aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku cukupkan nikmatku ke atasmu, aku redha Islam itu menjadi agama. Sudah cukup lengkap dah. Tak perlu kita kata saya nak rujuklah kitab-kitab yang lain, sudah dimansuhkan. Sebab ada kitab disebutlah kitab-kitab terdahulu ni ada yang telah ditokok tambah dibuang mana-mana yang berkaitan, berkepentingan. Tapi Al-Quran ini kitab yang sungguh-sungguh lengkap, yang boleh kita jadikan rujukan. Pertama. Yang kedua, Al-Quran ini untuk makluman semua saudara-saudara baru kita, bahawa ia dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diturun 1400 tahun dahulu sampai sekarang terjaga, dan sampai bila-bila terjaga. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menjaga Al-Quran itu sampai bila-bila. Jadi 2 sebab ni kita boleh merasai nikmat Al-Quran, dan insya-Allah kita akan sambung lepas ni dengan perbincangan selanjutnya tentang Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM.
استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Dan masih bersama alhamdulillah untuk petang ini bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz. Dan masih membincangkan bersama Ustaz Suhaimi tentang keunggulan Al-Quran dan Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini kita akan sambung bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Puan Mona Jasman dan seterusnya seluruh pendengar-pendengar yang masih setia bersama dengan Radio Hakim pada petang ini. Baik, saya sambung tentang tadi kita sebut bahawa Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan itulah satu mukjizat daripada Allah. Kita tengok sejarah penurunannya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan pada malam Ramadan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama daripada malaikat Jibril sehinggalah selama 23 tahun. Al-Quran ini diturunkan dengan cara untuk menjawab persoalan ataupun menjawab segala tomahan ataupun ketika itu manusia mengagungkan syair. Syair-syair bahasa Arab, sastra-sastra mereka yang mereka sehingga mereka gantungkan di kelambu Kaabah itu. Jadi Al-Quran itu pun menjawab ataupun terus memintas segala kehebatan syair-syair yang ada pada ketika itu, dan bahasanya begitu indah kalau kita kaji sehingga sekarang. Saya menyaksikan Kak Mona tentang mukjizat Al-Quran ini.
2 kali. Pertama sekali saya berkesempatan solat di persatuan, dijemput dalam persatuan orang buta. Persatuan orang buta, kita datanglah tarawih untuk bagi pentas kirah pada mereka, datang lambat sikit, tengok dah ada imam, bacaannya sedap. Kita ingat imam undangan lah. Baca sedap. Bila habis solat tu, tengok-tengok matanya tidak ada kelopak mata. Maksudnya tidak melihat. Tetapi hatinya begitu terang untuk membaca Al-Quran. Dan kita melihat dia pegang kitab tu pun kita tak ada tulisan. Maksudnya tulisan braille. Kan? 2 kali, satu lagi tulis satu surau. Begitu juga seorang imam yang mengimami solat kami semua. Yang kami semua ni celik. Yang depan imam tu, bila dia habis imam, dia habis salam, doa, dia memegang tongkatnya. Rupanya seorang buta. Baik. Satu lagi Kak Mona. Baru ni kami lah didedahkan satu video, rasanya lama dah di Indonesia. Bagaimana ada satu rancangan realiti, ditampilkan seorang kanak-kanak yang OKU, anak-anak OKU, dia doktor mengesahkan otaknya tidak berfungsi. Otaknya tak berfungsi, dia tak boleh menguruskan diri dia, tak boleh bercakap, hanya diam sahaja. Tetapi kata ibunya, dia seorang yang mencintai Al-Quran. Dan host buatlah satu ujian kepada beliau, buka satu Al-Quran, satu Quran di depan dia, satu muka surat berapa, kemudian bukan ditebuk-tebuk ayat tu. Kalau tebuk ayat kita baca awal, tolong sambung, tak apa lagi. Mungkin sebab dia menghafal Quran. Tapi dia buka satu, tak sebutkan ayat mana, tak sebutkan permulaan ayat itu, terus daripada baris pertama atas sekali muka surat ini. Cuba baca. Dalam keadaan budak kanak-kanak itu AKU, tapi Allah kurniakan Al-Quran dalam otaknya. Dia boleh terus membaca. Dan amazing lah, kita kata subhanallah. Kalau kita pun, kalau kena sebut surah ataupun kena sebut awal tu, baru kita boleh sambung. Tapi budak ni, dan bukan sekali, 2-3 kali. Kalau tak boleh atas, kita buat daripada bawah pula. Macam mana nak test? Subhanallah. Menunjukkan ajaibnya Quran itu, mukjizat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kepada saudara-saudara baru, teruslah mendalami Al-Quran. Biarlah tak apa kita merangkak. Kerana apa? Quran kita dapat merasakan keindahan, dan kita merasakan bahawa kita sedang bercakap, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu mengajarkan saudara-saudara baru yang mereka bertanyakan, kita nak sembah Tuhan Allah, macam mana nak gambarkan Allah Subhanahu Wa Taala itu? Baik, cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada 2 kaedah. Saya sebut selalu bahawa yang pertama dengan solat. Dengan solat tu kita merasakan kehadiran kita di hadapan Allah. Merasakan Allah, kita melihat Allah. Kalau tak boleh, itu ihsan kan. Allah melihat kita, mengetahui diri kita. Merasakan bacaan dalam solat itu seolah-olah kita sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang kedua ialah kaedahnya dengan kita membaca Al-Quran. Al-Quran sering kali menjawab segala persoalan yang ada dalam hati kita. Dan sebab itu Al-Quran ini kalau disebutkan istimewanya adalah dia wahyu Allah, kalamullah. Dia bukan perkataan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita baca dalam sejarah sirahnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan wahyu ketika mana berkhulwah di Gua Hira. Nabi didakap oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan suruh baca Iqra. Nabi sebut ma'ana biqari. Aku tak reti nak baca. Sehingga akhirnya Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tu, dan selepas daripada wahyu yang pertama kepada wahyu yang kedua terputus selama beberapa bulan. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menciptakan wahyu, menciptakan Al-Quran, sudah tentu tidak terputus, dan sudah tentu ayat-ayat tu telah favorite dia, maknanya memihak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kalanya Al-Quran itu juga yang menegur Nabi SAW dalam satu-satu perkara. Baik, kita nak sebut tentang sekalian. Kadang-kadang orang tak faham kenapa Ustaz nak baca Quran, apa istimewanya membaca Quran. Saya nak sebut apakah ganjaran hebat kita dengan membaca Al-Quran. Pertama, baca Quran ni, sedang pendengar sekalian, saudara-saudara baru kita, kalau tak boleh baca pun kita mendengarlah sekurang-kurangnya. Dia adalah menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bagi orang beriman, kita akan mengetahui satu ayat yang sangat-sangat hebat, dahsyat. Allah menyebutkan surah Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman apabila disebut nama Allah akan gemetar hati mereka. Ini yang kita saksikan, ada kalangan mereka yang bukan Islam, tapi bila mendengar bacaan ayat Quran ni, dia rasa macam sesuatu yang berbeza, dan akhirnya ada yang kalangan mereka yang memeluk Islam. Baik itu kalangan orang Islam yang mempelajari Al-Quran ini, cantikkan, indahkan bacaan itu. Bukan kita nak menunjuk-nunjuk, tapi itulah bahan dakwah kita kepada golongan non-Muslim kita. Sebab bacaan itu indah. Dia bukan muzik-muzik yang biasa, dia bukan macam hiburan biasa, tapi bacaan yang sangat-sangat indah itu yang menyebabkan ada kalangan manusia ini tertarik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kepada orang beriman, dia akan menambah keimanan mereka bila disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apatah lagi kalau dia memahami ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Dan kalaulah, dan selain daripada itu, dibacakan ayat-ayat Allah, peringatan daripada Allah, nasihat-nasihat yang langsung diambil daripada Al-Quran. Bagi orang beriman, dia akan menambahkan keimanan mereka. Baik itu, walaupun kita tak faham, Ustaz, saya tak faham baca Quran, jadi apa, no point, dia kata, no point. Tetapi percayalah, sedang pendengar sekalian, bahawa ia membekas dalam hati kita. Dengan baca Quran, dia akan membekas, dia akan memberikan kesan yang baik, positif kita dalam hati kita. Belum kita cakap Quran ini memberikan ketenangan, ala bizikrillah tatmainnul qulub, berikan ketenangan. Saya buktikan testimoni diri saya dekat mana saya doktor diagnose ada darah tinggi lah. Kita selalu stres, selalu kurang tidur sebagainya, ada masalah. Jadi kadang-kadang ada satu masalah yang besar, rasa pening nak selesai masalah. Apa kita buat? Orang kata baca Quran. Yo, kita nak test saja, bukan kita kan, kita nak test. Kita baca Quran. Mungkin halaman pertama rasa macam tak hilang kan, tekanan perasaan tu. Baca muka surat kedua, baca muka surat tiga, hilang terus. Subhanallah, hilang terus. Dia rasa tenang, rasa sejuk, rasa seronok dengan Al-Quran itu, sehingga rasa macam lupa masalah-masalah. Jadi tak perlulah nak ambil cuti panjang kan, pergi bercuti, pergi luar Kuala Lumpur. Kita stres dengan suasana kota ni yang jam teruknya, masalah tak selesai, kerja-kerja tak selesai. Nak healing kan. Cukup dengan Al-Quran. Cukup dengan Al-Quran, dan juga zikir-zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah pusingan yang kedua. Dan yang saya nak sebut sikit lagi, bahawa dia ajaibnya Quran ini, bila membaca Quran, Allah menyatakan satu perniagaan yang tidak akan rugi. Satu perniagaan yang confirm tidak akan rugi. Nak tahu apa, insya-Allah kita sambung dalam pusingan yang ketiga, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian dan pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01119004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKI Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami, sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka, kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku dan masih bersama membincangkan tentang Ramadan dan keunggulan Al-Quran bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz untuk petang ini. Masih bersama Ustaz untuk kita sambung kembali bersama Ustaz tentang Ramadan dan keunggulan Al-Quran yang terjadi la tabur. Tafadhal Ustaz. Okey, baik. Itulah tadi nak menjawab kan. Saya nak tanya kepada sidang pendengar, terutama saudara baru kita. Kalau kita tahu satu perniagaan yang tidak akan rugi, adakah kita nak masuk perniagaan tersebut? Jawapannya kalau di peringkat manusia ni kita kena ragu-ragu. Sebab memang tidak ada satu perniagaan yang confirm. Dia kata masuk ni confirm akan untung, tidak akan rugi. Jawapannya kita kena ragu. Sebab perniagaan dia ada risiko, untung dan rugi. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga gambarkan satu perniagaan, benda manusia yang manusia nak, manusia suka satu perniagaan. Tetapi di sisi Allah, berniaga dengan Allah, berniaga yang tidak akan rugi. Apa dia itu? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, mereka yang baca kitab Allah iaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua mendirikan solat. Yang ketiga menafkahkan segala yang direzekikan kepada mereka dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Subhanallah. 3 amalan ini lebih lagi kita buat dalam bulan Ramadan ni kan. Iaitu kalau ikut logik akal. Saya selalu sebut dalam tazkirah. Logik akal, baca Quran ni dia habis masa. Kan? Tak ambil masa 20 minit sekurang-kurangnya. Ataupun kalau satu juz satu hari, kita ambil dalam mungkin sejam lebih. Pasti dia akan ambil masa. Kan? Kalau ikut logik akal. Kemudian solat. Kalau ikut logik akal, mesti dia ambil tenaga kita. Bayang tarawih 20 rakaat. Jenuh kat tu, atau kalau imam baca dengan semua muka surat satu rakaat, jenuh kat tu, kaki lutut getar kan. Bayangkan. Baik. Kemudian kalau dari sudut sedekah, sedekah tadi sama ada terang atau sembunyi, logik akalnya mesti akan habiskan duit kita. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semuanya tidak akan rugi. Tadi kalau kita Quran tu buang masa, Allah gantikan dengan masa yang berkualiti. Masa yang barakah daripada kita. Dengan apa? Dengan kita menghabiskan masa kita Quran, Allah gantikan masa kita yang berkualiti. Mungkin tadi patutnya kerja tadi kita patut kena selesaikan 3 orang 4 orang ataupun ambil masa yang panjang. Tetapi dengan Al-Quran ini kita baca, insya-Allah akan mencepatkan kerja kita. Tak percaya? Please try this at home. Buatlah kena kat rumah, insya-Allah. Kemudian yang kedua juga kita juga solat. Ikutkan buang tenaga kita. Tetapi dengan solat itu akan menyebabkan tenaga kita dijimatkan ataupun kita ada kesihatan yang Allah berikan. Banyak kajian-kajian tentang kesihatan mengenai solat. Dan begitu juga sedekah, Allah gantikan harta kita yang keluar dengan barakah, dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin dilipat kali gandakan rezeki kita, dimurahkan, dimudahkan urusan dan sebagainya. Jadi hebatnya tuan-tuan sekalian, jangan abaikan tentang Al-Quran itu. Jadi kalau rasa masa tak cukup Ustaz, 24 jam ni saya pakai 3-4 jam. Masih tak cukup lagi. Kiri kanan dia pakai jam, masih tak cukup lagi. Jawapannya adalah dengan banyakkan baca Al-Quran. InsyaAllah selesai masalah tu. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga adalah
Nanti kita nak juga tanya jawab soalan juga kan. Pembaca Al-Quran mendapat syafaat dari Quran sendiri pada hari kiamat kelak. Hadis yang sangat masyhur yang banyak kita sekali sebut bahawa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya di hari akhirat kelak. Dia dalam hadis yang lain disebutkan ada dua pembela kita di hari akhirat. Pertama as-siyam, puasa, dan ketiga Al-Quran. Dua-dua dia ada sebelah kita. Mula-mula pertama katalah puasa ini di hadapan Allah, bahawa orang ni siang harinya dia menahan nafsunya, dia tidak makan dan minum kerana-Mu ya Allah. Dia kata fasyafini fi, ya Allah berilah syafaat pada dia. Kemudian berkata pula Quran yang dia berada di sisinya, ya Allah orang ni pada waktu malam bersengkang mata kesemata-mata kerana membacaku ya Allah, maka fasyafini fi, berilah syafaat kepadanya Allah. Allah mengatakan fa syafa'an, ya berilah syafaat kepada orang yang membaca. Jadi dia ni perkara ni hanya kita boleh imani, percaya. Nak kita sebut mana nak tahu syafaat hari akhirat kan, benda yang kita tak nampak, kita hanya beriman kepadanya, percaya, yakinlah dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Syafaat ni ada 8 jenis. Banyaknya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada sedikit daripada inilah, asal daripada Al-Quran dan juga puasa nanti. Insya-Allah ada banyak soalan ke? Ada soalan Ustaz. Mungkin para pendengar bertanya juga, bagaimana Ustaz? Ialah biasanya seorang mualaf bila masuk Islam, mestilah dia tak susah nak baca Quran, nak tahu huruf bahasa Arab dengan jauh itu pun susah. Bagaimana kita nak memotivasikan seorang mualaf untuk memahami dan mendekati Al-Quran dan membaca dengan berhemah? Bagaimana Ustaz? Baik. Pertama sekali, motivasi ini saya kena bertuju pada dua golongan lah. Satu kepada saudara baru pelajar, yang kedua guru tu sendiri. Kerana ada juga guru-guru kita yang mengeluh, dia kata Ustaz lama kan ngajar ni, yang pelajar ni butuh huruf. Macam kita tengok cerita P. Ramlee kan, bila dah tua-tua ni mengajar macam masuk kelas kan, alif wow tendang apa tu tak tahu. Tapi sabarlah. Sebab apa? Pada guru saya nak beritahu bahawa sabarlah, kerana sebaik-baik pekerjaan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik pekerjaan orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan kemudian dia yang hebatnya guru ni bila mengajar orang daripada tidak kenal mengerti apa-apa kepada boleh membaca dan menulis, mengira. Macam mana pelajar sekolah kecil, pelajar budak-budak kecil tu, itulah guru yang hebat. Sehingga akhirnya dia budak tu menguasai dunia. Pelajar itu dia besar menguasai dunia. Bermula dengan pada kosong, dia tidak mengerti apa-apa. Begitulah dengan saudara baru kita. Biar kita bertatih. Guru-guru ajarlah, jangan jemu. Baik, kepada pelajar-pelajar pula, jangan jemu. Kerana seorang hafiz yang hebat pada hari ini, dia bermula juga seperti mana anda bermula sekarang. Maksudnya daripada tak tahu apa-apa, bermula tak tahu apa-apa, bahkan jangan terkejut ramai orang Arab pun tak tahu baca Quran. Kan Kak Mona boleh mengesahkanlah. Berbanding ialah kita orang Melayu yang bahasa ibunda kita, bahasa kebangsaan kita, dengan nak melihat bahasa Arab, tetapi kena sabarlah, ambillah masa. Tak apa, tak boleh sehari, mungkin seminggu, tak boleh seminggu sebulan, tak boleh sebulan setahun, bahkan bertahun-tahun. Jangan jemu perkara tersebut kerana selama mana kita belajar itu, kita akan terus mendapat pahala. Kan? Orang yang bertatih baca Quran ni dapat dua pahala. Jadi tak usah duk risaulah. Jangan rasa ralat orang duk gelakkan kita. Jangan risau, jangan abaikan semua itu. Dan apa kita buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya cukup seronok saudara-saudara baru kita yang gigih berjuang, istilahnya berjuang untuk mempelajari Al-Quran
dan ada yang mengambil kelas bermata tempat. Dia sanggup bayar mengambil kelas bermata tempat untuk semata-mata mempelajari Al-Quran itu sendiri. Itulah sikit motivasi kepada pelajar-pelajar kita, saudara-saudara kita. Ya, alhamdulillah. Itulah sama-sama kita mendapat membaca Al-Quran lagi lama dengan Al-Quran, lagilah insya-Allah ada keberkatan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini Ustaz, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir daripada Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah. Kita dah sampai ke penghujung Ramadan dan ada fasa yang sangat getih saya sebut tadi yang kita nak kejar, iaitulah satu malam lebih daripada 1000 bulan. Baik. Saya nak sebutnya kesudahannya Ramadan kita akan tinggalkan. Dia akan berlalu pergi. Tetapi manifestasi daripada Ramadan itu yang disebut tema tu Al-Quran terus melekat dalam hati kita. Ini kita harapkan. Biarlah Al-Quran itu terus kita baca, kita amalkan. Baiklah, Ramadan kita ambil satu seluruh Al-Quran itu untuk kita baca. Tapi di luar daripada Ramadan, yang penting di sisi Allah SWT istiqamah membaca itu. Tidak banyaklah, tak bolehlah satu juz satu hari, mungkin dalam satu hari satu muka surat, 2 muka surat. Tetapi terus dan terus membaca sehingga akhir hayat kita. Sebab inilah yang akan, Quran inilah sebagai rakan sahabat kita yang paling akrab dalam kubur nanti. Dia akan menerangi kubur kita. Percayalah tuan-tuan sekalian, saudara-saudara baru kita, dan Quran inilah yang akan menolong kita di padang mahsyar kelak. Jadi kalau tanpa Al-Quran kita akan gelap gelita dalam kubur. Tanpa Al-Quran kita tidak ada hujah kita di hari akhirat kelak di hadapan Allah SWT. Jadi jangan jemu, terus membaca dan membaca Al-Quran itu sampai bila-bila dan menyaksikan mukjizat bahawa Quran inilah ada kalangan warga emas kita. Saya pernah ziarah 80, 90 umurnya, matanya cerah, ingatannya kuat, walaupun tak mampu nak berjalan. Saya tanya, apakah rahsia? Dia kata kalau rahsia tak boleh cerita. Saya tanya apa resepi dia. Resepi dia ialah kerana Al-Quran. Terus dia membaca Al-Quran. Ada yang setengahnya menjadi guru pada Al-Quran. Al-Quran berjasa balik pada dia, menyebabkan ingatan dia masih kuat, matanya masih lagi cerah. Itulah kelebihan Al-Quran. Ya Allah, subhanallah, Masya Allah. Itulah bukan sahaja yang mu'allaf, yang Muslim pun kena sentiasa membaca Al-Quran. Semoga ia mendapat syafaat di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhirnya terima kasih kepada Ustaz Suhaimi atas perkongsian dan pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي Lembah Kelang 91.5 FM. Tiap-tiap diri bertanggungjawab di atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudassir ayat 38. Majlis Agama Islam Melaka telah menyediakan perkhidmatan sumber am Baitul Mal untuk umat Islam di negeri Melaka seperti kiraan dan agihan fidyah, penembusan atau pembelian bahagian Baitul Mal dan lain-lain perkhidmatan. Bayaran boleh dibuat melalui melakapay.gov.my atau di kaunter bayaran atau secara online. Sila layari laman web MAIM. Pesanan ini disampaikan oleh Datuk Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim untuk Majlis Agama Islam Melaka. Nak menang duit raya? Agrobank kini menawarkan hadiah tunai RM1,000 kepada 50 pemenang bertuah bersempena kempen Jom Menang Duit Raya. Jom pohon pembayaran peribadi Agro Cash I, langgani perlindungan takaful kemalangan diri atau berbelanja melalui atas talian dan menangi duit raya melalui kempen Jom Menang Duit Raya Agrobank. Kempen sah sehingga 10 Jun 2023. Layari www.agrobank.com.my atau hubungi pusat panggilan Agrobank di 1388-2476 atau kunjungi cawangan terdekat bagi terma dan syarat. Nak duit raya? Agrobank kan ada. Mak, berbuka ni adik nak makan ayam boleh ke? Mak panaskan lauk semalam ya. Elok lagi tu. Mak, tahun ni adik nak baju raya baru boleh? Kita pakai baju tahun lepas boleh? Elok lagi rasanya. Ramadan ini masih ramai lagi yang tidak mampu untuk sediakan juadah berbuka. Apatah lagi persiapan raya. Bersama Yayasan Ikhlas, kita santuni mereka. Layari kasihramadan.com atau hubungi 019 611 5954.
Beri seadanya, berkongsi seikhlasnya. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Sudahkah anda berwakaf hari ini? Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengajak anda untuk merebut peluang berwakaf tunai sempena bulan Ramadan, bulan mulia yang penuh keberkatan. Ayuh layari www.wakafselangor.gov.my untuk berwakaf tunai secara FPX atau lebih mudah dengan imbas kod Duit Now QR. Jangan lupa follow dan like Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 03-5518-8001 untuk info lanjut. Jom berwakaf untuk saham dunia dan akhirat anda melalui Wakaf Selangor. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Isuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziah Haji Muhammad Awal ucapkan selamat menyambut Ramadan dan semoga kita dapat menjalankan ibadah berpuasa dengan sihat, dengan bahagia bersama keluarga kita, dan semoga Allah menerima amalan kita di sepanjang bulan Ramadan ini. Dan saya berharap kita juga dapat mengurangkan pembaziran, dapat kita sama-sama menikmati bulan Ramadan secara yang paling mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarbiyah Ramadan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sering ku terdengar tentang kebesaran bulan Ramadan di dalam Al-Quran dan sabda junjungan. Hanya aku yang sering melupakannya di bulan yang mulia ini. Laut pengampunanmu tiada bertepi, rahmat dan ni'matmu tiada terbilang. Syurga terbuka dengan seluasnya. Tuhanku sedari kelemahan diri ini yang tidak istiqamah dalam beribadah. Ramadan berlalu, ibadah pun berkurangan. Begitulah diriku yang sering kelalaian. Semoga di Ramadan kali ini dapat ku perbaiki kelemahan diri. Akan ku coba mendidik nafsuku agar subur kehambaanku terhadapmu. Lailatul Qadar pasti menjelma buat mereka yang menunggunya. Para malaikat merendahkan sayapnya, meletakkan rezeki untuk semua. Tuhanku
Inspirasi Inforia.